yang ditetapkan sendiri oleh kerajaan pusat. Perbezaan sebanyak 325 juta ringgit telah ditemukan antara ringkasan kontrak yang dianugerah pada tahun 2005, 2006 dan 2007 dengan dokumen penilaian syabas ataupun akaun umum. Pada Jun 2005, Syabas juga telah melanggar konsesi dengan menggunakan pipe yang diimport daripada Indonesia dan bukan daripada pembekal pengusaha tempatan seperti yang disyaratkan dalam perjanjian yang berkenaan. Untuk penggantian pipe bernilai 375 juta ringgit. Dan Datuk Timbalan Pengerusi 51.2 juta ringgit telah dibelanjakan untuk mengubah suai pejabat Syabas. Sedangkan Jabatan Kawal Selia Air Selangor hanya meluluskan sebanyak 23.2 juta ringgit. Kalau dia menerima pakai cadangan dan keputusan Jabatan Kawal Selia Air Selangor pun, bagi saya ianya merupakan pengubah suaian yang cukup mewah. Namun pengurusan Syabas dengan angkuh dan sombong mengubah suai pejabat dengan nilai 51.2 juta ringgit tanpa apa-apa tindakan daripada kerajaan pusat dan Yang Berhormat Menteri. Justru itu kerajaan Selangor terpaksa memberhentikan Syabas daripada terus menaikkan taraf air ini. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor telah berulang kali mengajak kerajaan persekutuan untuk bersama-sama melihat kepada satu model yang lebih holistik untuk ditawarkan kepada 4 syarikat swasta yang mendapat konsesi ini, dan kesemuanya akan dibeli dan diletakkan dalam satu badan bertujuan khas. Mengapa kerajaan negeri menawarkan konsep ataupun model holistik ini? Kerajaan negeri yakin bahawa model ini adalah penyelesaian terbaik kerana rawatan dan agihan air yang akan dilakukan oleh pengendali tunggal. Ini akan mengurangkan tarif air kerana tiada isu kos pemindahan, kerana pada masa ini pengendali rawatan air meletakkan nilai keuntungan yang tinggi, dan ini menyebabkan syarikat pengagihan air meningkatkan tarif air yang berkenaan. Ya, boleh golong. Berapa minit itu? 10. Dah masuk 11. Tak masuk 11? Saya minta tambahan sedikit. Saya juga ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan pusat bercadang untuk memberi sekali lagi pinjaman mudah ataupun soft loan, atau lebih tepat lagi bail out untuk syarikat Abbas berjumlah 1 bilion ringgit pada tahun 2010 ini. Akhirnya Datuk Timbalan Pengerusi, saya juga ingin menyentuh soal krisis air dan projek penyaluran air Pahang, Selangor. Kerajaan negeri kekal berpendapat bahawa krisis air yang diwar-warkan oleh kerajaan pusat akan berlaku pada 2012 itu hanya spekulasi semata-mata. Kerajaan negeri telah pun menjalankan kajian pengurusan dan permintaan air untuk menentukan jumlah air yang digunakan pengguna di negeri ini pada ketika ini dan juga di masa yang akan datang. Data yang disiapkan oleh Syabas ini tidak tepat dalam meramalkan keperluan pengguna air di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya, kerana kerajaan pusat bergantung kepada kajian sumber air nasional NWRS yang dilakukan oleh EPU pada tahun 2000. Malah Selangor yakin projek penyaluran air mentah Pahang Selangor juga berdasarkan kajian yang sama. Perlu diingatkan bahawa NWRS per kapita keperluan air tidak didasarkan kepada design guidelines for water supply systems yang dihasilkan oleh Persatuan Air Malaysia seperti yang kita dimaklumkan. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan keperluan air yang didasarkan pada unjuran pertumbuhan KDNK nasional
yang berubah mengikut pasaran ekonomi global yang tidak stabil sejak krisis ekonomi dunia yang turut menjejaskan ekonomi Malaysia. Fakta penting yang perlu diberi perhatian ialah anggaran NWRS untuk Selangor dan Kuala Lumpur adalah 500 sehingga 1224 liter per kapita sehari pada tahun 2010, berbanding dengan penggunaan air per kapita sehari yang dilaporkan di bandar-bandar utama dunia seperti Singapura hanya 328 liter, Sydney hanya 214 liter dan New York 420 liter. Oleh kerana itulah kita percaya bahawa anggaran permintaan air yang melonjak naik ini adalah merupakan satu spekulasi, sekali lagi untuk melindungi dan menjamin kepentingan kroni-kroni syarikat-syarikat yang ada kepentingan UMNO dan Barisan Nasional. Akhirnya Datuk Timbalan Pengerusi, saya juga ingin mengingatkan supaya seperti yang dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Persekutuan untuk menghitung semula permintaan air dengan lebih tepat sebelum berhasrat untuk melaksanakan sebuah lagi projek mega yang mencecah kos hampir 9 bilion ringgit. Hakikatnya projek ini sekali lagi diasaskan daripada kajian NWRS yang telah saya kupas sebentar tadi, yang antara lain disiapkan oleh 3 syarikat swasta yang terlibat dengan projek tersebut, iaitu Randhill Bersekutu Sdn Bhd, Jurutera Perunding Zakbar Sdn Bhd dan SMHB Sdn Bhd. Konflik kepentingan wujud di mana ia menjadi kemahuan mereka untuk menggalakkan pembinaan empangan kelau, loji rawatan air langat 2 dan juga pembinaan paip-paip yang berkenaan. Datuk Timbalan Pengerusi, saya berharap Yang Berhormat Menteri dan Kementerian dapat memberikan jawapan yang bertanggungjawab dalam isu yang sudah berlarutan sekian lama dan ianya menekan rakyat negeri Selangor, dan janganlah melihat isu dan perbahasan yang kita adakan pada petang ini bertujuan untuk menutup syarikat-syarikat Melayu seperti pandangan sempit dan jumud pemimpin-pemimpin UMNO yang ada di dalam Dewan ini. Kepentingan kita adalah kepentingan rakyat yang terbanyak. Sudah tentulah apabila kita melihat statistik yang turut dibentangkan dalam Dewan yang mulia ini, majoriti rakyat yang masih miskin dan hidup dalam keadaan yang perlukan pembelaan adalah orang-orang Melayu dan Bumi Putera. Dan inilah kegagalan UMNO dan Barisan Nasional selama 50 tahun tidak langsung mempedulikan kebaikan dan kesejahteraan rakyat terbanyak. Mereka lebih mementingkan kroni-kroni mereka sahaja. Terima kasih Datuk Timbalan Pengerusi.